Okey, hai. Salam sejahtera. So, kita teruskan perbincangan latihan sains tingkatan 5, praktis formatif 2.1. Okey. Okey, so ini soalan yang pertama. Soalan yang pertama, apakah konsep yang diterapkan oleh Pinggan Sihat Malaysia? Okey, konsep Pinggan Sihat Malaysia. Terangkan konsep tersebut. Ini ada dinyatakan dalam buku teks, senang saja nak cari jawapannya. Okey, konsep Pinggan Sihat Malaysia bermaksud suku bahagian pinggan. Suku bahagian pinggan diisi dengan sumber karbohidrat. Okey, suku pinggan diisi dengan sumber protein. Okey, dan separuh pinggan lagi diisi dengan buah dan sayur. Okey, cek ulang. Konsep Pinggan Sihat Malaysia. Okey, kita bagi suku bahagian pinggan tu, suku bahagian dia bulat. Pinggan dia bulat macam ni. Okey. Suku bahagian diisi dengan sumber karbohidrat. Okey. Suku pinggan lagi kat sini. Okey, ini tadi karbohidrat. Okey, suku lagi kita isi dengan sumber protein. Okey, ikan ke kan, sumber protein. Daging pun boleh sebagai sumber protein. Dan separuh pinggan lagi diisi dengan buah dan sayur. Okey, buah dan sayur. Okey, itu konsep Pinggan Malaysia. Okey, Pinggan Malaysia, konsep Pinggan Sihat Malaysia. Okey, next. Soalan yang kedua, soalan 1B. Itu tadi 1A, ni 1B. Apakah kepentingan konsep yang dinyatakan dalam soalan 1A? Konsep Pinggan Sihat Malaysia membantu pengambilan gizi seimbang yang diperlukan oleh individu untuk mengelakkan masalah obesiti. Kenapa? Sebab masalah obesiti ini boleh menyebabkan penyakit tidak berjangkit lah, penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis. Obesiti ni, daripada obesiti boleh menyebabkan kencing manis, diabetes. Okay, diabetes. Okay, next. Soalan nombor 2. Apakah yang dimasukkan oleh nilai kalori bagi sesuatu makanan? Nilai kalori atau nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga. Okay, jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan. Okay, ulang. Nilai kalori bagi sesuatu makanan itu adalah bermaksud nilai kalori atau nilai tenaga bagi sesuatu makanan, okay, iaitu jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan dengan lengkap. Okey. Alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori dalam makanan ialah calorimeter bomb. Macam mana rupa calorimeter bomb? Ini rupa dia. Okey, kalau awak cari search kat Google banyak rupa dia. Banyak gambar image ni, dalam buku teks awak pun ada gambar calorimeter bomb. Okey. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 2C, tulis formula pengiraan nilai kalori dalam sampel makanan yang diukur dengan alat. Okey, dalam soalan 2B tadi, yang kita ukur dengan menggunakan calorimeter bomb. Okey, so ini adalah formulanya. Okey, 4.2 joule per gram. 4.2 joule per gram darjah Celsius. Okey, darab dengan jisim air. Okey, jisim air dalam unit gram. Darab dengan perubahan suhu air. Okey, darjah Celsius dalam darjah Celsius. Bahagi dengan jisim sampel makanan per gram dalam unit gram. Darab dengan 1000. Okey, 1000. Itu formulanya, ada dalam buku teks. Okey, soalan yang ketiga. Berikan satu kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak cukup. Jika kita mengambil jumlah kalori yang tidak cukup, okay, so ini akan menyebabkan kita kurang berat badan. Okay,
ataupun kurang BMI lah. BMI awak dah belajar tingkatan 4 ke? BMI tu. BMI. B, berikan satu kesan pengambilan jumlah kalori yang berlebihan. Jika kita mengambil kalori yang berlebihan, ianya boleh menyebabkan berat badan yang berlebihan ataupun obes. So ini boleh menyebabkan obesiti, dan apabila awak ada obesiti, ianya boleh menyebabkan awak mengalami ianya boleh menjurus kepada penyakit diabetes, kencing manis. Next, soalan yang terakhir, soalan nombor 4. Terangkan bagaimana pengambilan jumlah kalori seseorang individu dipengaruhi oleh, ini salah typo kat sini, restoran yang beroperasi sepanjang masa. Macam mana restoran yang beroperasi sepanjang masa boleh mempengaruhi kalori seseorang individu. Waktu pemakanan yang tidak wajar, sebab restoran yang beroperasi 24 jam tu dia sentiasa ada, so kita boleh pergi makan dekat restoran tu bila-bila masa kan. Maknanya kita boleh makan bila-bila masa walaupun pada masa yang tidak sewajarnya, yang tidak sepatutnya. Contohnya awak pergi makan pada pukul 12.30 malam, pada pukul 2 pagi, makan benda-benda berat, mi goreng, kuatiau goreng pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Itu waktu yang tidak sewajarnya. Dan ini boleh mengundang kepada masalah kesihatan. Sebab itu awak nampak sekarang masyarakat sekarang ni, kita sekarang ni ramai yang berpenyakit lah, ramai yang mengalami penyakit yang tidak baiklah, penyakit yang tidak sepatutnya lah, masalah kesihatan. Masalah kesihatan disebabkan wujudnya restoran sepanjang masa ni, beroperasi sepanjang masa 24 jam. B, bagaimana pula restoran makanan segera ni boleh mempengaruhi kalori seseorang tu. Makanan segera, fast food, contohnya KFC, McD ke, Sugar Bun ke, kan semua tu hidangan makanan yang tidak mengikut gizi seimbang dan nilai kalori yang diperlukan. Semua bergoreng kan. Kalau pergi KFC, ayam goreng semua, French fries pun dia goreng semua kan. Itu kadang-kadang dia ada minyak berlebihan kan. So itu bagaimana dua perkara ini tadi boleh mempengaruhi jumlah kalori seseorang. So habis perbincangan kita soalan 1 sehingga 4. Harap membantu awak semua. Terima kasih.